Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, hos anda untuk rancangan kita pada hari ini bersama Ikon. Jadi, siapa Ikon kita pada hari ini? Kalau tiap minggu kita dah saksikan dah Ikon dalam pelbagai jenis sukan dan juga Ikon dalam bidang kesenian. Sebab itulah sekarang ini saya berada di tengah-tengah Kuala Lumpur. Dekat mana saya berada sekarang ini? Saya berada di Istana Budaya. Jadi hari ini untuk murid-murid yang nak tahu, nak dapat ilham macam mana kehidupan ataupun nak dapatkan motivasi, nak maju jaya dalam bidang kesenian, inilah episodnya. Kita akan bersama dengan Ikon yang bekerja dalam bidang seni orkestra tradisional Malaysia. Hari ini kita bersama dengan Encik Yazid Zakaria, seorang pengarah muzik dan juga seorang konduktor. Saya Muhammad Yazid bin Zakaria, merupakan seorang pengarah muzik dan konduktor di Istana Budaya bersama dengan Orkestra Tradisional Malaysia. Saya lahir pada 25 hari bulan 12 1998, tapi dalam kad pengenalan 26 hari bulan sebab tarikh bapa saya register. Okey, saya anak kelima daripada 7 orang adik-beradik. Saya berkecimpung dalam muzik ni semenjak kanak-kanak, suka menyanyi, ambil tin tu buat jadi drum, suka melalak lah kat depan-depan rumah tu kan. Kemudian bila masuk tingkatan 2, saya masuk dalam kelab pancaragam di sekolah Lasal Kelang, Selangor. Itulah bermulanya zaman saya dalam muzik. Alat muzik pertama saya klarinet. Klarinet ni sebuah alat tiupan. Daripada klarinet itulah saya pemain saksofon dan juga flute. Saya boleh main seruling. Kalau alat muzik saksofon tu termasuklah dengan adik-beradik dia yang lain tu lah, soprano, tenor saksofon, alto saksofon dan sebagainya lah. Main klarinet ni daripada sekolah lah, alat muzik daripada sekolah. Jadi saya tak mampu masa tu nak beli alat muzik klarinet. Jadi pinjam kawan, ada kawan yang membantu memberi bagi saya pinjam alat muzik klarinet. Dan yang syukurnya adalah ada alat muzik di sekolah yang saya boleh bawa balik untuk latihan. Jadi selain daripada alat muzik moden yang macam klarinet dan saksofon tadi, sebenarnya saya main juga alat muzik tradisional seperti rebana. Dah tentunya pasal minat. Minat yang sangat-sangat daripada kecil tu dah orang kata dah benih daripada kecil lagi. Dan saya memang daripada kecil tu saya dah impikan membuat persembahan di atas pentas. Saya buat permainan, bermain dengan kawan-kawan pun, buat game bintang RTM yang mana saya juga yang menang. Saya suka semua genre muzik, sebab saya bermula juga daripada muzik jazz, klasikal, contemporary dan juga tak lupa muzik tradisional. Saya belajar sehingga mendapat sarjana ijazah sarjana muda di UiTM Shah Alam dalam bidang muzik. Dah tentunya keluarga saya, terutamanya arwah bapa saya dan juga abang saya lah. So mereka yang memberikan dorongan dan inspirasi kepada saya untuk maju dalam pendidikan muzik. Yang adik-beradik ramainya yang orang seni juga, pelukis, dalam grafik. Tapi anak buah saya ada di antaranya yang bermain alat muzik seperti cello
dan juga piano. Ikon saya ramai, tapi ada satu ikon ni yang saya sampai sekarang saya rasa amat dekat dengan saya, iaitu seorang komposer, pemuzik, Yani namanya, yang daripada Greek. Saya tak ada pengalaman bersama beliau, saya cuma tengok melalui YouTube, tetapi saya ada pengalaman berjumpa dengan beliau waktu ketika dia datang ke sini. Lama dulu di Istana Budaya, saya sehingga sanggup untuk datang. Masa tu saya rasa saya bukan di Istana Budaya, masa tu saya di Petronas, dan bila dapat tahu dia datang, saya sanggup untuk datang dan berjumpa dengan beliau, mendapat tanda tangan autograf daripada beliau sendiri. Okey, sebelum saya di Istana Budaya, saya bekerja di Petronas, dalam seni persembahan Petronas selama 17 tahun. Selepas tu saya datang ke Istana Budaya pada hujung tahun 2008 sehingga sekarang sudah 14 tahun saya di Istana Budaya, hanya untuk menubuhkan orkestra tradisional Malaysia. Saya rasa saya ada dua pengalaman yang berbeza, iaitu di Petronas dan juga di Istana Budaya sendiri. Saya rasa sambutan amat menggalakkan, terutamanya anak-anak muda. Sebenarnya mereka ni kurang tahu tentang muzik tradisional sebab mereka tak berkecimpung, tetapi yang mana yang sudah berkecimpung dan melihat persembahan-persembahan daripada orkestra tradisional Malaysia, mereka jadi teruja dan ramai sebenarnya yang nak belajar alat muzik tradisional ni. Jadi saya rasa kita peranan kita untuk memperkenalkannya kepada generasi muda. Secara dasarnya muzik tetaplah muzik, cuma alat muziknya lah berbeza daripada alat muzik tradisional dan juga alat muzik moden. Cumanya di dalam orkestra tradisional Malaysia ni kita fokus kepada alat-alat muzik tradisional tetapi dimainkan secara orkestra. So banyak kita implementkan term-term yang moden di dalam orkestra tradisional Malaysia. Dan juga kalau sebelum ni pemuzik-pemuzik tradisional ni kebanyakannya dia by heart, tapi sekarang kita fokus kepada pemuzik-pemuzik tradisional yang boleh membaca notasi seperti pemuzik-pemuzik moden juga. Baiklah, sekarang ini saya berada di Istana Budaya sebab bersama ikon pada hari ini, saya bersama dengan seorang ikon dalam bidang seni orkestra tradisional Malaysia bersama dengan Encik Yazid Zakaria, seorang pengarah muzik dan juga seorang konduktor. Bayangkan murid-murid seorang konduktor orkestra, kita sudah nampakkan di persembahan orkestra, nampak macam senang di tangan ni. Susah, kena ada ilmu dan juga pengalaman dan ada cabarannya. Jadi kita nak tahulah apa cabarannya sebagai seorang pengarah muzik, seorang konduktor orkestra. Kita dengarkan kisah Encik Yazid Zakaria. Kerja saya sebagai konduktor dalam pengarah muzik. So, saya sebenarnya bangun pagi setiap hari tu antara pukul 5 ke pukul 6 Saya duduk Seremban sebenarnya. Jadi jauh perjalanan nak datang sini tu saya rasa boleh ambil masa dalam 3 jam. Lepas tol Sungai Besi je dah jam. Jadi keluar pagi tu saya harus pastikan yang saya keluar sebenarnya jam selepas subuh lah. Selalunya 6.30 tu. Sebab kadang-kadang saya hantar anak saya ke sekolah. Jadi itu rutin saya ke Istana Budaya. Saya selalunya drive ke office sebab saya pernah juga cuba untuk naik KTM, LRT dan sebagainya beberapa bulan, tetapi masa yang diambil tu 3 jam pergi dan 3 jam balik. Saya rasa macam tak berbaloi. Jadi tak apalah, saya spend duit, habiskan duit tu
di kenderaan bawa kereta. Jadi bila sampai the office tu, saya masuk punch in pukul 9 pagi dan saya make sure diri saya sampai sebelum pukul 9 lah. Selalunya saya akan sampai dalam pukul 8.30, antara 8.30 ke pukul 9 tu. Kalau saya bangun awal pagi tu tak jam, memang saya akan sampai jam 8. Jadi bila sampai di office, kita ada rutin kerja kita, iaitu melihat email dan juga memo-memo yang sepatutnya kita hadiri. Saya menghadiri banyak meeting lah, sebab sebagai konduktor pengarah muzik bukan saja membuat kerja-kerja conducting dan juga membuat lagu, tapi saya masuk untuk meeting-meeting dasar, meeting-meeting hala tuju, meeting untuk kerja-kerja lain bersama-sama dengan pengarah-pengarah lain di Istana Budaya. Selalunya saya akan sibuk bila waktu ada persembahan. Bila ada persembahan, kita perlu, sebelum kita pergi ke atas pentas, kita akan berlatih di studio dulu bersama-sama dengan ahli muzik, dan ramai juga ahli-ahli muzik jemputan yang kita bawa masuk. Jadi kita ada beberapa hari untuk latihan dengan ahli muzik Orkestra Tradisi Malaysia bersama dengan artis pemuzik jemputan. Kemudian kita akan mengadakan latihan bersama dengan artis-artis yang terlibat 1 ataupun 2 hari, sehinggalah kita puas hati dengan latihan dan rehearsal yang dijalankan. Baru kita akan bump in di atas pentas. So di atas pentas kita akan ada lagi sound check, membuat latihan lagi di situ, dan situ lebih kepada full rehearsal, dan juga sehinggalah kepada full dress rehearsal. Mungkin di atas pentas tu kita ambil masa dalam 3-4 hari juga, sehinggalah ke hari yang sebenar, waktu persembahan. Dalam bidang muzik ni memang orang kata 24 hours tu muzik dalam diri kita. Jadi saya pastikan yang bila adanya cuti ataupun waktu rehat macam Sabtu Ahad, kalau tidak ada apa-apa event, saya akan pastikan saya bersama-sama dengan keluarga saya lah. Jadi kadang-kadang balik rumah pun kita still, kalau mencipta lagu tu sampai ke rumah kita terpaksa mencipta lagu. Jadi muzik ni satu bidang yang sebenarnya 24 hours, bangun tidur, tidur pun dengan muzik. Tapi itulah, seperti saya kata tadi, saya pastikan yang kalau saya ada waktu yang terluang bersama keluarga, saya akan lebih kerap duduk rumah bersama dengan mereka, dapat tengok dia orang punya aktiviti pun saya rasa puas. Of course lah, kita nak buat yang terbaik. Jadi bila nak buat yang terbaik, kita terpaksa kita nak menjadi seorang yang alert pada setiap keadaan lah. Jadi saya kena study, seperti saya kata mula tadi, kita kena study skor-skor lagu tu, supaya cabaran kita bersama dengan ahli muzik, bersama dengan artis tu sendiri, kita dapat tackle dulu dan menjadikan benda tu perkara mudah kepada ahli muzik untuk menerimanya, dan juga artis yang bersama dengan kita mendapat kepuasan dari segi muzik yang kita hasilkan melalui orkestra tu tadi. Pemuzik luar yang kita jemput ni kebanyakannya adalah pemuzik ataupun alat muzik yang tak ada di dalam orkestra tradisional Malaysia lah. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan alat muzik erhu, yang chin atau pengguceng, kita akan panggil pemuzik kaum Cina di luar untuk bersama dengan kita. So dulu kita kena jemput pemuzik, pemain sitar, tapi sekarang kita dah ada pemuzik yang boleh bermain sitar,
Jadi alat-alat muzik lain seperti contoh macam seruling bambu, seruling bambu yang mana kita tak ada buat ketika ini. Tetapi sebenarnya untuk akan datang kita akan ada pemuzik-pemuzik ni kita akan ambil secara rasmi lah nanti. Saya suka kemas rumah dan juga tengok pokok-pokok. Bila saya ada masa terluang, cantas-cantas pokok kan. Tu. Yang kedua saya ni kalau tak jadi pemuzik sebenarnya saya jadi businessman. Sebab saya pernah buat bisnes dulu dan berjaya. Tetapi saya kena pilih antara dua, muzik ataupun bisnes. So akhirnya saya pilih muzik. Sehinggalah saya menjadi konduktor dan pengarah muzik. Kalau nak tahu, saya sebenarnya buat chili sauce jenama Yazid. Dah berada di pasaran di Kelang pada masa tu, Shah Alam di Johor Bahru, sehingga kan sepatutnya saya buat kilang. Tapi itulah saya kata saya kena pilih antara dua, muzik ataupun bisnes. Akhirnya saya pergi pada muzik. Yang ketiga, saya ni kalau tengok saya very calm, seorang yang penyabar kan. Memang saya penyabar, tetapi kalau ditekankan dengan benda-benda yang tak betul, saya akan jadi yang sebaliknya. Yang keempat ni sebenarnya saya redha dengan apa ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Saya sangat percaya dan yakin dengan ketentuan Allah SWT. Semuanya bukan diri saya lah yang membuat sehingga saya jadi begini. Hanya Allah SWT yang menggerakkan saya, memberi idea-idea untuk saya berkecimpung dalam industri muzik. Pencapaian saya dalam bidang muzik ni, di antaranya ialah saya pernah menang Cameronian Arts Award pada 2002 dalam karya muzik, original music. Waktu tu saya buat muzik untuk musical drama Indra Putra. Kemudian saya juga pernah dinobatkan sebagai the most favourite composers dalam sebuah pertandingan mencipta lagu-lagu yang ke arah contemporary bersama dengan Malaysian Philharmonic Orchestra. Saya ingat saya pada tahun 2004 tak silap saya lah. Kemudian saya juga semasa sebelum tu masa tengah belajar di universiti, kami pernah dianugerahkan band terbaik dalam Yamaha Band Explosion lah. Satu tahun 89 ke tahun 90. Yang pertama, kalau bukan dalam bidang muzik lah, ialah bersama dengan arwah bapa saya lah. Dialah yang memberikan dorongan. So daripada hayat dia sehingga telah ke habis hayat tu saya bersama dengan dia, dan dia menjadi satu inspirasi kepada saya. Apa saja yang dia buat adalah menjadi satu idola kepada saya. Dan dia ni seorang yang garang. Saya sebenarnya masuk waktu kecil, saya tak berani nak tengok mata dia. Jadi bila saya dah masuk ITM pada masa tu, dah berumur 20 tahun lebih, barulah saya seperti kawan dengan dia. Saya rasa itulah saat paling manis saya bersama yang saya tak dapat
lupakanlah. Dalam industri, pengalaman manis saya bekerja sama dengan ramai artis, bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa lah. Saya rasa pilihan yang saya buat antara muzik dan bisnes tu, saya rasa tak menyesal lah. Itulah pengalaman manis saya. Kalau waktu kecil tu kena rotan lah, kena sebat dengan bapa saya. Itu kenangan pahit yang menjadi kenangan manis saya sehingga sekarang, yang menjadikan saya sehingga hari ini. Dan saya rasa kebanyakan kenangan pahit tu saya dah lupa, sebab kebanyakan kenangan pahit tu saya jadikan menjadi kenangan manis saya pada waktu sekarang. Sebab saya tak nak jadikan kenangan pahit tu sebagai satu penghalang buat saya untuk maju lah, dalam hidup saya lah sebenarnya. Pernah idea-idea, bukannya semua orang sependapat dengan kita, tetapi saya bersikap terbuka kepada idea yang ditolak tu, sebab saya rasa akhirnya mereka akan balik kepada idea kita lah. Kalau idea kita tu mantap dan kita telah buat case study terhadap idea tersebut. Jadi saya saranlah kepada pelajar, pada semua, kita study dulu apa yang kita nak usulkan, idea-idea kepada sesiapa pun. Dan jangan takut idea kita ditolak, sebab mungkin idea tu akan sebenarnya diperkembangkan lagi. Sebenarnya saya rasalah dalam saya saya bekerja sehingga ke hari ini, pengalaman saya, idea tu bukan ditolak, tetapi idea tu ditambah baik. Kalau kita ada mempunyai cukup pengetahuan dan ilmu dalam sesuatu idea yang kita usulkan, saya rasa orang tu akan menerima, cuma dia akan tambah baik saja. Daripada masa belajar dulu ialah of course tanggapan masyarakat kepada orang-orang seni lah, terutamanya bila kata seni ni hiburan. Kenapa tak jadi itu, kenapa tak jadi ini kan. Tetapi sebelum kita nak sampai kepada satu peringkat seterusnya, inilah cabaran yang kita perlu hadapi. Saya rasa kita perlu kuatkan diri lah. Cabaran-cabaran ni hanya seketika saja. Kalau kita dapat mengharungi dia dan kita dapat capai sesuatu tu dengan berjaya, saya rasa tak ada lagi lah cabaran seperti itu. Saya nak pesan bahawa muzik bukan hanya setakat hiburan lah. Muzik ni juga mendekatkan kita dengan Allah SWT lah, terutamanya untuk orang yang beragama Islam. Sebab kita menggunakan ilham-ilham dan juga idea, semua bukan idea kita, bukan ilham kita, tapi semua adalah ilham dan juga idea yang datangnya daripada Allah SWT. Mereka sangat memberikan kerjasama. Sebab macam saya kata tadi, mereka perlukan konduktor, sebab konduktor yang memimpin orkestra. Jadi banyaklah yang mereka pun sebenarnya datang dan juga belajar, sebab bermain muzik secara orkestra ni dia akan menjadikan sound tu lain sikit. Jadi QQ yang sepatutnya saya berikan, mereka harus fokus lah, kalau tidak dia orang tak dapat nak masuk lagu tu. Jadi banyak artis yang saya dah bekerjasama, termasuklah di luar negara, memberikan kerjasama yang sangat baik. Yang pernah Datuk Jam Abdillah, Datuk Ramli Sarip, Datuk Siti Nurhaliza, Jacqueline Victor, siapa yang menang tempat kedua, Bob, artis Sabah, Sarawak, termasuklah artis luar negara seperti Rosa, Chris Dayanti, Dwayne daripada Brunei, dan artis-artis lain saya tak dapat nak sebutkan namanya, daripada Philippines, daripada Singapura dan pelbagai lagi. Sebab saya bukan hanya jumpa mereka di dalam negara, tapi di luar negara, sebab saya juga conduct sebuah orkestra di Korea Selatan, Asia Traditional Orchestra,
dan juga di Bangkok Sea ASEAN Ensemble. Jadi ramai artis yang dah bekerjasama. Syarat utama yang perlu ada ialah selain daripada kita kemahiran, ialah kita mempunyai education dalam bidang conducting. Kemudian pengalaman-pengalaman yang kita kumpulkan untuk menginterpretasi sebuah skor lagu, itu adalah menjadi syarat utama dalam menjadi konduktor yang baik. Dan keduanya ialah chemistry antara konduktor dan juga ahli muzik itu bagi saya adalah penting untuk kita berjaya sebagai seorang konduktor. Baik, sekarang ini saya berada di sebelah ikon kita pada hari ini, Encik Yazid Zakaria, seorang pengarah muzik dan juga seorang konduktor orkestra. Dan nak tahulah juga Encik Yazid setelah lama kan dalam bidang muzik ni, apa Encik Yazid tengok perkembangan seni, terutama sekali untuk murid-murid di sekolah? Saya nampak ramai yang mempunyai bakat seni, terutamanya di sekolah-sekolah di Malaysia. Saya selalu menjadi juri pertandingan bagi pertandingan gamelan, calimpung dan juga muzik pancaragam. Dan saya nampak sebenarnya bakat ni terselah di kalangan murid-murid di Malaysia. Sama bakat dia dengan bakat orang luar negara lah. Maksudnya pertandingan-pertandingan di sekolah tu memang tak putus kan? Tak putus, betul. Macam mana kalau Encik Yazid ada tak teringat, mungkin ada pengalaman yang nampak di sekolah tu ada murid yang betul-betul hebat ni, bukan macam murid sekolah rendah ni macam dah taraf-taraf city ni. Ada tak pengalaman tu? Ada beberapa orang murid yang saya nampak bakat dia terselah. Yang saya rasa, dan kebanyakan yang terselah ni sebenarnya dia dah bermula daripada kecil lagi. Okey. Dan ramai yang terdorong dengan melalui ibu bapa. Okey. Yang mempunyai bakat dalam seni. Maksudnya peranan ibu bapa tu penting juga. Betul. Kan? Peranan tu ibu bapa sangat penting. Sebab itulah tak adalah tiba-tiba macam mungkin adalah yang tiba-tiba minat muzik, mak ayah pun tak minat muzik, tapi sebenarnya peranan ibu bapa penting Penting, betul. Tak kisah alat muzik mana-mana pun. Tak kisah, asalkan dia betul-betul minat dan fokus kepada apa benda yang dia buat. Baik, bolehlah masuk sekolah seni kan. Apa pula pandangan Encik Yazid berkenaan dengan penubuhan sekolah seni di Malaysia? Saya rasa penubuhan sekolah seni ni adalah satu usaha yang baik dari pihak daripada Kementerian Pendidikan. Cuma saya rasa perlu fokus apa pembelajaran yang nak kita sampaikan kepada pelajar-pelajar. Jadi dengan adanya sekolah seni ini, dia harap dia dapat jadi pemangkin kepada industri muzik kita sendiri dan juga menjadi satu nilai tambah kepada pelajar-pelajar untuk pergi ke universiti, ke next level yang mereka patut dapatlah. Apa meniti tangga tu pelan-pelan dah terkejut tu. Betul. Baik. Encik Yazid, kita tahu tadi dah kongsikan dah banyak pengalaman cerita bergelumang dalam industri muzik ni kan. Banyak dah kejayaan yang diperolehi. Mungkin boleh kongsikan kepada murid-murid di luar sana yang mungkin baru main alat muzik sikit, mungkin dah bercita-cita dah juga nak menjadi seorang pengarah muzik, seorang konduktor. Resepi kejayaan tu kita nak tahu. Resepi tu masak lemak ke goreng belacan. Resepi kejayaan tu je. Okey. Saya rasa yang paling penting adalah ilmu. So sebelum ilmu tu kita perlu minat. Jadi minat tu kita perlu ada dalam diri masing-masing dan juga fokus. Bila kita fokus, kita haruslah berdisiplin dalam membuat latihan, dalam kita nak mencapai, sebab benda ni muzik ni adalah
satu kemahiran. Okey. Jadi kemahiran ni kita perlu asah. Bila kita perlu asah, maksudnya dalam muzik, kalau seorang tu main alat muzik, dia perlu mahir dalam main alat muzik. Untuk mahir, dia perlu latihan. Okey. Dan latihan tu dia tak boleh sekejap-sekejap. Hari ni buat, besok tak buat. Hari ni buat, besok tak buat. Okey. Dan hari-hari perlu menjadi rutin pada dia untuk memahirkan permainan alat muzik tu. Okey, dia tak boleh nak lompat-lompat Tak hari boleh, ni tak rasa boleh. nak main gitar. Tak boleh. Alamak, susah lah, sakit jari lah tukar main drum pula. Okey. Jadi dia perlu memberi tumpuan. Jadi itu peranan ibu bapa tadi. Kalau nampak anaknya berbakat, bagilah dorongan dan juga support. Kalau dia dapat belajar dengan guru-guru yang tertentu. Okey, tapi sajalah nak tanya Cik Aziz, sebab saya pun alat muzik yang saya pandai main ada dua je. Shaker dengan tamborin. Itu dah baiklah tu. Tapi nak tanyalah, mungkin ada tips macam mana sebenarnya kita nak fokus belajar sesuatu peralatan muzik tu. Ada tak tips dia? Pertama, kita pilih dulu. Okey. Sebab setiap individu lain. Contohlah macam saya lebih kepada alat muzik tiupan. Okey. Tetapi contoh anak saya pula dia lebih kepada alat muzik string, violin dan cello. Oh, lain. Okey. Lain. Jadi setiap orang dia ada karakter. Okey. Jadi karakter ni lah menentukan apa alat muzik yang dia orang nak bawa. Okey. Jadi selepas kita tahu yang itu, kita fokus dengan alat muzik yang kita nak tu sampailah kita berjaya. Jadi macam saya ni suka yang goyang-goyang lah. Goyang-goyang. Goyang. Tamborin, shaker tu kan. Tapi mungkin ada ibu ayah yang sedang menonton. Macam mana Encik Aziz tahu yang anak Encik Aziz kekuatan dia dekat yang instrumen yang macam macam cello tadi tu. Kan sebelum ni ada try 10 alat muzik. Tak jumpa juga. Itu melalui pengalaman lah. Saya rasa kita perlukan cikgu untuk melihat apa alat muzik. Kadang-kadang anak-anak muda ni dia dah bersama dengan kawan-kawan. Okey. Alat-alat yang diorang pegang ni adalah berdasarkan kepada pergaulan masing-masing. Okey. Dan kadang-kadang ada yang bermain gitar. Jadi siapa yang saya rasanya diorang tu minat untuk bermain gitar, mainlah untuk memahirkan di dalam permainan gitar. Okey, yang penting kena istiqomah. Istiqomah, tak boleh nak tukar-tukar, tapi carilah yang mana alat muzik yang kita rasa itulah karakter kita, betul tak? Dan ada juga murid yang multi talent. So multi talent tu maksudnya dia boleh main berbagai alat muzik. Tetapi saya sarankan kita belajar satu alat muzik sehinggalah kita mahir. Okey. Tapi kalau ada murid-murid yang nak jadi seorang pengarah muzik macam konduktor pula, Encik Aziz, adakah dia memang kena tahu semua alat muzik? Okey. Sebenarnya ramai student-student di luar tu matlamat akhir dia nak jadi pengarah muzik. Atau matlamat akhir dia nak jadi konduktor. Okey. Tetapi proses tu yang bagi saya penting. Proses kita tahu bermain alat muzik, proses kita tahu untuk kompos lagu, untuk gubah lagu dan sebagainya kan. Sebelum kita pergi menjadi pengarah muzik tu. Ada proses. Ada proses dia. Dan dalam proses tu pula lah ada ilmunya. Betul. Baik, Encik Aziz mungkin boleh kongsikan harapan kepada industri muzik negara kita. Silakan. Harapan saya hanya satu, supaya industri muzik kita terus maju sebagaimana negara-negara maju di luar sana. Dan saya harap lagu-lagu kita, muzik kita, terutamanya yang beridentitikan Malaysia, dapat dibawa keluar. Kita bukan hanya terkenal di dalam Malaysia tetapi juga di luar negara, di peringkat antarabangsa. Barulah saya rasa dia dapat menjana atau memberi impak ekonomi kepada Malaysia itu sendiri. Kalau macam situasi semasa sekarang ni, Cik Aziz tengok kita punya industri muzik macam mana? Industri muzik kita dalam keadaan baik, tetapi kita belum maju lagi macam negara luar. Kita perlu ekspor lagi lagu-lagu kita supaya dikenali oleh masyarakat luar. Jadi bagaimana caranya, kita kena berganding bahulah untuk mengekspor lagu-lagu kita keluar. Nak tak nak sebenarnya kita boleh tengok
pesaing yang contoh yang mudah macam K-pop lah kan, kan? Di Korea Selatan Macam mana dia expand dia punya muzik, kan, K-wave lah orang panggil. Baik, Encik Aziz, mungkin ada nasihat kepada generasi muda di luar sana yang nak berkecimpung dalam industri muzik? Nasihat saya, muzik ni bukan mudah. Kebanyakan orang fikir untuk masuki bidang muzik adalah benda paling mudah sebab nampak macam hiburan. Tapi sebenarnya bila dah masuk, kita perlukan pengalaman, bukan saja pengalaman tetapi kemahiran dan pengetahuan yang tinggi. Jadi itu menjadi nilai tambah kita untuk berjaya dalam bidang muzik atau apa bidang yang kita ceburi lah. Jadi jangan fikir muzik itu mudah. Bukan mudah. Muzik itu bukan setakat hiburan. Sebab itulah saya main tamburi dengan ni je, shaker je. Bukan mudah. Susah je. Mungkin terakhir sekali lah Cik Aziz. Apa sifat ataupun tabiat yang perlu dibuang oleh seorang yang nak berkecimpung dalam bidang muzik? Tabiat malas. Jangan malas sebab itu adalah sifat yang semua orang ada. Jadi kita perlu paksa diri kita untuk menjadi disiplin dan juga rajin dalam membuat sesuatu. Baik, itu dia. Terima kasih Encik Yazid di atas segala perkongsian pengalaman ilmu pada hari ini. Semoga memberi manfaat dan juga inspirasi kepada murid-murid dan juga mungkin ibu bapa di luar sana ke cikgu-cikgu. Dan saya Din, kejap lagi kami nak jamming. Terus menonton Didik TV KPM. Bye-bye. Seketika itu sepi mencuit hati, hanya suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu syahdu. Ketika ku terpegun merenung jauh gambarmu, sayangku.